masuk tak ikan. Jadi sama kasih batu sajak sama. Buka ada kait tu. Lam yughayyiril ma' wa lam yada'hu fi abasan. Nak bagi taswir masalah maaf tu, ikan yang baru bubuh tu tak apalah kan, macam bedah baldi bubuh sekejap. Bila dia dah lama kan banyak tahi apa dua aromak tarir tu pun kadang kita tak perhati, bau tak bau, kadang akuarium, kalau contoh akuarium tu kan, Allahumma salli ala apa dah sebut ni, tak berubah tu lah. Dah berubah kadang-kadang memang bau ikan. Bau ikan tu kita kata bau ikan hanya gitu, padahal bau tu bau tai ikan. Itu lah kita tak perhati tu. Nak ihtimal boleh maaf tu baru cuci akuarium, bubuh air baru, bubuh ikan, katalah dia baru kali pertama berak, dua berak, yang tu kot lah. Nak ihtimal atas tu. Kalau akuarium modern ni dia ada filter Ustaz, dia. Yalah, filter duduk dalam tu. Ada yang filter dalam tu, ada yang filter duduk atas tu. Tu air takung lah, masuk balik, sopper je. Dia dari sudut tak lam yughayyirul ma' pun hanya fi ra'yil ain, tapi andai kata tu dia pun tak najis takdiri kat tu. Kalau faham tu. Kalau anak, kalau ada ma'fu pun dalam tahapnya tu, dia ada tahap dia. Tapi kalau kita istilahnya sebut macam mana, kalau kita buka kata benda tu maaf, tengok lagi sampai yang banyak-banyak pun maaf lah, tak ikan kan, dia akan jadi itu, dia akan bawa fahamnya tu. Bahasa kitab tu kan. Sekarang dia punya tarir tu, kita tak peduli pun tarir dia tu. Itulah kena bahasa kitab tu, dia di dalam kitab tu satu nak faham maksud tu, nak pakih tu kan, nak pakih tu. Lepas tu nak tasbih masalah, nak macam mana nak jadi ma'fu. Lepas tu bila dalam bab air ni, kebanyakan ulama kita dia cermat kan tu. Pasal bila bab air ni dia akan menyebabkan bila dah jadi menajis, dia akan jadi banyak. Itu masalah tu lah. Cermat tu lebih baik daripada kita nak ambil atas kata maaf tu, sekali dengan sebab tu tak cermat, jadi najis pula. Benda yang sepatutnya kita kena pelihara, yang sebenarnya dia hukum najis. Memang orang beli ikan tu bukan rajin sebenarnya nak cuci air ikan. Dah pernah beli, anda tahu lah. Dulu ikan toman besar ni, panjang tu, dalam rumah. Akuarium tak ada ambil dah lah, besar kat lah. Tapi 2 hari keruh air. Kalau bagi makan daging tak apa, tapi kalau bagi makan udang, bagi makan keruh terus air. Udang tu dah satu, kan. Sah nak jaga tu. Filter pun itulah, dia air sedut atas, takung balik, turun balik, pusing situ lah. Jadi tu kalau takung tu 2 ekor lah, gagah agak lah. Tapi kalau kecil, masalah kan. Jadi macam tu lah. Nak berjaga sungguh nak atas tanggung suci tu payah sikit. Melainkan kalau macam kita pergi kedai Cina, kedai Cina kan, memang air dijaga jernih sungguh. Tengok kod tangki dia pun besar, akuarium dia pun besar, filter dia pun kemas. Itu kod ikan pun
yang kecil-kecil itu lah kan, itu tak tanggung. Kalau kita bela selalu ni tengok berkelumut kuning. Jadi nak yang tu kita, bila kita kata kalau dah kita sebut tu kat orang ramai, air kriuk, Najib ikan maaf. Jadi dia akan faham maaf tu, dia pegang maaf tu. Padahal syarat tu dia tak berhati. Tu kat buat tu. Dia macam kalau orang sebut fatwa dermogen tu lah kan, kalau duk berhati. Dia sebut dengan syarat tu betul, tapi bila dia fatwa harus dermogen, orang tak faham lah, tak perhati lah syarat. Syarat dia betul. Kalau kita kata haram dermogen pun betul. Haram dermogen, melainkan ketika darurah, tak boleh nak selamatkan nyawa dia, dan orang yang nak diselamatkan tu syarat jangan kafir harbi, dan bukan ambil daripada orang kafir untuk selamatkan orang ambil daripada orang Islam selamatkan orang kafir, tapi nak selamatkan orang Islam ambil daripada orang kafir. Dia ada syarat-syarat macam tu kan. Tak ada jalan lain. Masa tu baru boleh, tapi sebut asal haram, jadi nampak ketat. Jadi yang duk wawar kat kebangsaan apa, harus derma kan. Syarat dia macam tu lah, serupa lah tu, menunjukkan faham tu haram lah derma kan. Tapi dia bila disebut harus, apa macam tak mana syarat tu. Tu masalah hukum asal tu dia tak sebut awal, dia sebut yang mustasnayat tu dulu kan, maksudnya dia ada syarat, tapi bila disebut hukum harus dengan ada syarat, syarat tu diabaikan, harus tu yang di-highlightkan. Yang ni pun sama, kalau maaf ni dengan syarat tu, syarat tu orang tak berhati tu. Syarat dalam yughayyirul ma'. Ya ni bila dah bubuh kata tai ikan maaf, habis maaf semua tadi. Tai bilih ni gorengnya. Dia maaf, dia faham highlight maaf tu. Highlight maaf. Yang tu selalu orang tak berhati tu. Satu dia pakai hukum asal tu lebih baik daripada kita sebut benda-benda yang maaf, kecuali macam ni. Macam ni. Kalau ada pun kita sebut hukum asal tu tak silap lah. Tak silap lah. Macam Ustaz Senajat ni, dia selalunya ada kait. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqauli alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi bi ulumi fi darin. Wa biqauli ghaniya anhu ma la yastaghni anhu. Dan wa biqauli wa kharaja biqauli, terkeluarlah dengan perkataan aku dalam matan. Untuk nama air mutlak ni mestilah tak bercampur dengan khalid, yang mesti dia mutaghayyir kasiran bi khalid, yang tahir, yang ghaniya anhu. Situ asal matan. Terkeluar dengan ghaniya anhu ma la yastaghni anhu, barang yang tak terkaya. Tu asal bahasa terjemah lughahnya itulah. Tak terkaya air anhu daripada ma, barang tersebut. Maksudnya air memang bila sebut air, mesti perkara ni ada pada air, benda ni ada pada air. Air memang tak akan sunyi daripadanya. Kama fi maqarrihi. Baik, apa dia ma la yastaghni anhu? Kaf tu ditamsil, misal bagi ma la yastaghni anhu, seperti ma fi maqarrihi, barang yang ada pada maqarrihi, tempat takung dia. Kalau kita takung air tu di tanah, buat kolam, tapi teras kolam tu tanah, jadi tanah, bubuh air di tanah, dia akan ada lah benda yang daripada tanah tu larut ke air tu. Yang tu termasuk ma la yastaghni anhu. Tu ma fi maqarrihi, tempat bertakung dia. Dan antara tempat bertakungnya, faham tu, dah bertakung, air tak berjalan, tak bergerak, soalan semalam tu lah, lumut. Kalau jenis
tasik apa, bila dia bertakung, kiambang, apa lagi, teratai. Jenis pokok-pokok yang hidup dalam air tu lah. Kawan nak sebut tak pandai nak sebut semua. Tu reti lah, lumut apa tu reti lah. Kalau tengok yang dalam air rumpai-rumpai apa tu lah, kita apa benda kita tak reti nak sebut nama-nama pokok tu. Fitu maqarhi wa mamarhi, dan tempat laluannya. Contoh mamardi ni masalah air sungai lah. Kalau maqarrihi ni jenis air bertakung lah. Tasik, kolam, kolah, hatta kalau kita sebut tu air dalam botol pun. Cuma botol kita sikit-sikit ni tak ada nak jadi berlumut. Air yang kita ambil kat bukit tu kan, kena ambil 20 botol, minum sikit-sikit, yang ni pula terdedah kat matahari. Botol lah botol putih. Boleh botol putih terdedah matahari, dalam ni berlumut. Nanti kita curah lagi air hijau je. Tu macam mana? Mutlak lagi air tu. Pasal dia berubah dengan ma la yastaghni anhu. Nak air yang boleh dalam bekas, boleh tembus cahaya matahari pula. Lepas tu nak elakkan daripada berlumut bila kita takung lama memang susah. Tu kata ma la yastaghni anhu. Ma fi maqarrihi wa marhi. Bayan daripada ma fi maqarrihi wa mamarhi itu min nahwi tinin, daripada seumpama tin. Itu hal bagi ma fi maqarrihi. I'rab kita bab huruf jar ni bila disebut satu ma tu umum, huruf jar tu fungsi dia lil bayan. Jadi ma fi kama fi maqarrihi, jadi min nahwi tin ini bayan bagi ma fi maqarrihi. Jadi apa ma fi maqarrihi ni? Seumpama tanah. Itu wa tuhlabin, dan tuhlab, kiambang. Kiambang apa tahu? Kita kadang sebut tapi tak kenal. Pepatah Melayu ada kiambang biduk lalu, biduk kan. Kiambang bertaut. Macam mana? Bahasa Melayu pepatah tak tahu. Biduk tu sampan, kiambang ni sejenis tumbuhan kecil yang ada atas permukaan air. Selalunya kalau tasik, parit, kita lalu kawasan-kawasan Lapangan Datuk yang banyak parit tepi jalan yang kerana dia agak besar kan, sampai jarak dalam 10 meter parit tepi jalan, kiri kanan jalan tu. Dia ada tumbuhan kecil-kecil tu. Bila ikan menapas je, dia akan lubang. Segitu boleh. Tumbuhan tu lah. Dia sebenarnya tumbuhan tu kecil-kecil, halus-halus je. Dia macam kepala togel tu ya. Tumbuhan tu. Itulah kiambang. Tu tuhlab tu. Kalau kita bawa sampan lalu kiambang tu dah kena belah dengan sampan. Dia terbuka. Buka. Lagi sampan dah lebih habis lalu. Dia akan, orang tahu, dia teruskan balik, tutup balik. Atau yang biduk lalu kiambang bertaut tu, tuhlab tu lah. Nak kenal pokok sikit. Kalau pokok teratai, rupa pokok teratai tu kan, dalam air tu banyak benda tak tahulah nama-nama tu. Jadi rumput-rumput apa tu lagi tak reti kita nama-nama ni. Minhawiti ni wa tuhlab, yang mutafattitin, yang hancur kata dia. Tuhlab ni tunahat bagi tuhlab. Kiambang yang dia dah hancur. Memang kiambang ni umur dia tak lama. Dia punya proses pembiakan cepat. Dia hidup pun hanya beberapa hari je. Saya tak dulu biasa buat uji kajian dalam makmal apa, tahulah tu. Pasal ambil kiambang tu buat dalam bekas. Dia jenis pokok beranak. Macam pokok beranak tahu kan? Macam pokok yang ada nombor telur tu. Yang tu kan dia beranak lagi, dia beranak. Pisang kan dia beranak kan. Pokok kiambang ni beranak. Dia matang, dia beranak, keluar akar, keluar daun lagi 2. Anak dia keluar, dia hancur, dia reput. Dia tak panjang. Satu air yang kalau ada kiambang ni, air tu cepat sangat berubah pasal proses pereputan pokok tu cepat. Umur dia tak panjang. Dia mutafatitin yang hancur, siap. Dengan dah hancur, nanti air tu akan berubahlah warna. Yang tu walaupun istilahnya dia khalid, dia sampai macam air daun pandan kita blender tuang dalam air tu. Dia punya color tu kalau macam tu kan.
Tapi air daun pandan tu kita buat, kita hancur. Yang ni memang made in Allah Ta'ala, yang memang kita tak boleh buat. Proses dia sangat cepat. Dalam masa sebulan pun air pun dah boleh bertukar jadi colour hijau tu. Kalau tak hijau pun dia akan jadi warna macam-macam. Ada ampayan hancur-hancur pula dalam dia. Sejak. Jadi perubahan tu masih mengekalkan mutlaknya air. Wa kibritin, dan kibrit, belerang. Kibrit belerang. Yang ni contoh bagi mamarrihi. Satu sungai yang lalu kawasan gunung berapi. Gunung berapi kan banyak belerang kan. Kalau kawasan tu contoh belerang. Belerang juga selalunya ada pada tempat kolam-kolam mandi air panas. Kolam mandi air panas ni boleh jadi panas tu pasal dia ada akar apa? Orang panggil apa? Jaluran gunung berapi kan, bawah tanah tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi dia adalah benda yang menyebabkan panas tu, antara sebab dia tu belerang tu. Ada bakaran bawah tanah tu, macam mana proses wallahu alam. Tapi kalau duk tengok macam legong, air panas ni pun air panas. Gerik pun ada air panas gerik kan. Air panas keruh ni paling busuk lah. Dia bau kerang. Apa? Jadi bau kerang tu macam mana? Memang yang tu ada tempat air kawasan air panas. Kalau legong dia tak kurang bau. Air panas ni yang bau pergi lah tengok. Cedok. Bau macam kerang rebus. Nak cerita bau tu. Dan dia akan ada ampayan macam berlumut dekat atas permukaan air tu. Tu tidak balas belerang dalam tanah tu lah. Tu kibrit tu. Biasanya tempat kolam-kolam mandi air panas. Jadi air tu macam mana? Mutlak ke? Mutlak ke? Kita kadang pun tak peduli lah pasal kita sumber-sumber air ni banyak pakai kepala paip aja kan. Tak peduli sahabat tu. Dia bagi contoh-contoh tu yang masih sumber alam lagi. Dan juga kata dia wa kataghayyuri bitulil maksi seperti perubahan yang berlaku bitulil maksi dengan sebab lamanya tinggal, lamanya menetap, lama keberadaan satu benda tu dalam air. Istilah tulil maksi ada tak situ? Ya. Dia berubah pasal tulil maksi panjang masa bertakung. Tul panjang lama, maksi bertakung. Munasabah maksi ni bertakung. Air bertakung lama. Cuba simpan air 2 tahun macam mana? Bau dia berubah lah walaupun tak ada lumut apa. Sebab bertakung lama, sebab disimpan lama tu menyebabkan air tu menghasilkan satu bau taghayyur pada dia. Bukan ada pasal campur apa-apa tak. Tapi pasal tulil maksi dia tu. Mutlak je air. Kalau kita minum air botol Ustaz kan. Dia kira macam mana dia, kalau kita biar lama air mineral tu kan, dia rasa dia segi bau pun macam dah berubah kan. Berubah. Dia tempat tercampur dengan helio ke? Campur helio. Dia macam mana ke? Kemungkinan campur helio tu kalau jenis minum tak reti tu kan, diminum kelok dia pulas balik sini, masuk sini, keluar sini. Yeah. Budak-budak kalau bagi minum botol macam tu memang masalah sikit. Tambah lepas makan nasi, bagi dia minum itu nasi masuk dalam tu. Yang tu mutaghayyir kan. Pula tu bahaya pula tu pasal dia akan menyebabkan makanan masuk dalam tu bertakung pembiakan kuman apa. Dia beracun pula di air tu. Satu Rasulullah larang minum air daripada mulut bekas. Kalau daripada gelas tak apa. Tapi kalau jenis bekas bertakung air, ada makruhnya minum daripada bekas. Kalau orang tak pandai, satu kaifiat orang tua dulu nak minum daripada botol tu dia angkat ke langit ni. Jangan orang kata apa, dekapkan mulut tu ke botol. Masa dekat tu air liur tu satu hal. Lagi tak pandai kalau yang ada air liur tu atau makanan kita, mulut kita yang macam-macam tu, dia akan berlaku cycling. Yang sana masuk sini, yang sini masuk sana. Budak-budak lagi tak pandai. Satu saya kalau anak-anak bagi minum kat botol, saya juga tak suka. Kalau saya minum, saya tak apa. Gagak kan. Kita tahu cara dia. Minum, kata tambah pula air tu kita tinggal dalam kita 2-3 minggu tak usik. Kita pergi buka minum air. Awak pelik ayat ni. Rupanya dia minum tu lepas makan nasi lemak. Dia minum, dia cycling dalam tu. Tak mahu kita belajar sains, tak kena tu. Dia memang menghasilkan bakteria apa. Jadi taghayyur tu disebabkan pencemarannya tu lah. Jadi kalau taghayyur tu
walaupun kita angkat botol je tu kan, buah air tu macam Dia apa? Berubah. Kalau dia memang pasal tulil maksi tu sendiri berubah, tak ada masalah. Cuma atas mineral lah ni kan dia panggil air apa? OS. Bukan OS apa? air ni lah RO kan. reverse osmosis. Dia bila reverse tu dia akan ada penapis. Masalah dia tentang penapis tu. Bila penapis pula macam-macam bahan ada. Kalau bahan tu dia malah yang stagnian tu, tak ada masalah. Tapi bila penapis tu takut bukan malah yang stagnian tu. Yang kalau ada air yang RO ni rasa air nyo ada. Ada kan air nyo kan? Kalau air Sea Master air apa yang rasa nyo? Apa? Sea Master kan yang memang rasa air nyo kan? Rasa air nyo. Rasa air nyo. Kalau faham rasa air nyo nak minum tu satu hal lah. Tapi nak buat bersuci tu pasal dia tak mineral, kata tak asli air. Yang air bahkan kita minum pun air nyo. Nyo. Jadi air nyo tu tak air mutlak lah, air nyo. Memanglah bukan air kelapa, tapi bukan air mutlak lah. Pasal ada air nyo. Mana yang saya sebut? Kita akan sebut air nyo, minum pun air nyo. Dan klorin. Apa benda tu antara dia pasal bahan penapis dia itulah yang menyebabkan ada rasa itu. Jadi kalau bahan penapis tu, kalau yang selalunya kalau penapis ni kan pakai tanah lah, pasir lah apa kan, macam-macam bahan seramik tak seramik apa tu, sebagai bahan penapis dia tu. Jadi kalau benda termasuk mala yang stagni anhu tak ada masalah. Tapi kalau mala ghani ma'u anhu, benda tu memang tak sepatutnya ada pada air. Katalah dia buat ekstrak penapis tu daripada beras misalnya, bahan dia tu contohlah kan, macam mana menyebabkan air jadi jernih tapi rasa jadi lain. Jadi istilahnya macam dah rendam, dah ada tagayyur pada ta'mi dia, tak mutlak. Jadi kalau semata-mata simpan lama, memang air kalau simpan lama, beli air mineral murah dalam kotak simpan bawah katil ke apa, tak perasan ada air tu. Oh, ada lagi air ni, sekotak tak pakai, buka minum. Pelik rasa. Setahun 2 tahun simpan. Minum tu satu hal, tapi nisbah kita bicara mutlak, dia mutlak. Pasal bab minum ni dia ada pasal lain. Lama kita tengok masalah kuman apa tu, satu hal lain lah masalah. Nak kata dia halalan tapi tan tayyib tu kan. Syarahan tan tayyiban tu. Adakah dia tayyib? Bila ada kuman apa tu tak tayyib dah lah. Tapi atas mutlak untuk kita faham ni taharah kan. Rafi' hadas, rafi' hukum najasah, itu boleh. Pasal tak lazim daripada boleh berwuduk boleh minum. Air tasik memang boleh wuduk, tapi nak minum akan dia ada lain tu. Itulah. Ada teknikal sains lah yang mudah untuk menapi air yang air tasik ke apa, berkeladak apa macam-macam. Ambil kain, ambil botol, tutup kat kepala botol tu, celup dalam air kan, bagi masuk. Jadi bertapislah dengan kain. Kalau kain tu ada 10 lapis, 10 kain lah, kain berlapis untuk air daripada tasik tu masuk. Jadi habuk-habuk dia tu tak masuk dalam lah. Jadi yang masuk dalam tu air tasik yang mutlak masuk dalam tu. Jadi rupa jernih lah sikit. Gamak tak gamak minum tu satu Kalau orang putih, air kencing ni, kencing, masuk penapis ni, minum. Oh, it's good. Orang putih. Memang ada pun, memang dia orang viral macam tu. Apa, Bill Gates ya? Selama dia boleh buat satu projek, belanja berbilion-bilion. Untuk apa? Buat penapis apa? Air kencing dan tai. Buat apa? Kalau kita dah ni kencing untuk bubuh dalam satu alat dia ni, dia boleh tapi jernih. Dia boleh minum selamba. Daripada toilet tu sendiri. Daripada tandas dia proses untuk recyclekan air tu jadi air bersih balik. Tak ada ayuh lah dah kot dari mana. Kalau air rasa klorin tu macam mana? Ya, mana sebut dah kan. Kalau rasa klorin tu sikit tu memang ada rasa, tak ada rasa langsung mohong kan. Ada rasa, tapi sedikit tu tak mengubahkan kemutlakan nama air. Masih orang kata apa, boleh diabaikan saja rasa klorin tu, mutlak ya. Tahap tu yang nak kena perhati tu. Kalau cakap kita tahap yang biasa harian ni, memang ada klorin, dan memang ada tempat yang klorin dia sangat kuat, beristilahnya kuat.
Ada yang sangat kuat tu masalah. Itu masalah. Bila masalah maksudnya dia mutaghayyir. Kalau mula-mula dia rasa klorin, lepas tu hilang, dia mutaghayyir hukmi. Macam sirap hilang warna apa kita sebut tu. Tu. Jadi maksud tulil maksi ni, air tu memang takut lama. Simpan sampai 3 tahun, 4 tahun berubah rasa. Mutlak sah untuk guna bersuci. Satu sebaik-baik kita simpan air ni sebab nak guna bersuci, simpan tutup. Pasal takkan ada benda asing masuk. Dia berubah tu pasal dia tulil maksi tu. Au bi awraqin muta'assiratin bi nafsiha wa in tafattatat wa ba'udati syajaratu anil ma'. Ataupun kata dia berubah tu bi awraqin muta'assirah, dengan daun-daun yang mutanasirah, nasar mutanasirah, yang bertaburan, binafsiha, yang bertaburan, yang berhamburan, binafsiha, dengan diri dia sendiri, aurat. Maksudnya binafsiha tu maksudnya bukan kita yang campak bubuh dalam air tersebut. Binafsiha tu untuk keluarkan bi'anfusina, atau bi'anfusina, dengan diri kita yang bubuh daun tu. Kalau macam daun pandan, kita ambil 3-4 pokok, rendam dalam kolah, kita rendam. Baru rendam tak apa, tapi mai 10 hari, kawasan pula tak kena cahaya matahari, daun pandan tu akan kuning, mereput, berubah air. Yang tu kita bubuh, berlaku tagayyur, air tak mutlak. Tapi kalau bubuh daun pandan, rendam, ada bau, ada kena matahari, daun pandan tu tumbuh pula, tak ada masalah. Pasal yang tu dia tak dapat tatat, yang dia tak hancur. Yang tu semua kena perhati. Muta'assir dan binafsah. Jadi kalau dia bertaburan, berhamburan masuk dalam air, wa in tafattatat, sekalipun dia hancur, wa ba'udati syajaratu, dan sekalipun tu goyah bagi wa in lagi, wa in tafattatat wa ba'udat, wa in ba'udati syajaratu anil ma', sekalipun jauhlah pokok ni daripada air. Air ni dengan pokok ni jauh, tapi angin tiup lah apa kan, bukan senang nak jaga kawasan ni ada air untuk tak dimasuki oleh daun-daun kayu apa seumpamanya. Masuk ni daun manggil masuk, daun durian masuk, musim pula daun manggil luruh, ataupun daun pokok ada dekat dengan pokok getah luruh daun dia masuk dalam tu, angin tiup, lepas tu hancur, berubah. Perubahan tu tak mengubah kemutlakan air. Selesai tu, mutaghayyir. Ada soalan? Boleh? Kalau garam kan ambil dari laut kan, masuk dalam air jadi mutaghayyir, khalid. Khalid memang khalid. Tapi garam dengan tanah kan sebut dua perkara tu. Antara dua perkara tak sampai lagi tak? Ke sampai dah semula? Sebut lah kan? Garam dengan tanah, dua. Garam ma'i lah, milhun ma'i tu. Antara dua bahan yang kalau sengaja masukkan dia pun tak mengubahkan status kemutlakan air. Jadi air mutlak. Maksud garam yang kasar semua tu masuk dalam air tak ada apa? Garam laut tak ada masalah. Tu semua milhun ma'i tu. Walaupun proses daripada air laut. Proses air laut tu milhun ma'i tu. Maksudnya milih garam ambil pada air kan. Milhun ma'i lah. Itu yang kata kalau garam bukit tu dia bukan ma'i, dia daripada bukit. Kalau memang laluan dia tu lain hal lah. Laluan tu masalah makari fi makari kan, wa makarihi wa mamarihi. Tapi yang ni garam bukit, memang kat bukit, ambil garam tu tak bubuh, tak boleh. Itu milhun jabali, istilahnya panggil milhun jabali. Itu miskun sinai kan, maksudnya apa, milhun sinai, garam buatan. Kita buat garam, ambil garam buluh, tu garam buluh. Itu bukan ma'i tu. Garam buluh memang ada garam buluh. Tak tahu. Kan ada dia orang buat kopi garam buluh lah kan. Saya dengar. Apa tu? Memang dalam buluh ada garam. Faham tu memang bukan garam biasa lah. Dia ada garam dia orang buat untuk perubatan apa. Jadi yang tu kalau berbual dalam air tak jadi mutlak. Dobik pun saya ingat selama-lama garam yang kita bubuh tu jangan jadi larutan tepu. Bahasa kita lah. Kalau tanah tu bubuh dalam air selama-lama jangan jadi selut.
lumpur lah. Jadi lumpur air ke? Tu. Kita basuh dengan apa anjing babi pun air yang dibubuh tanah, jangan tanah yang dibubuh air. Saya itu kan. Tanah yang dibubuh air, bang. Maksudnya banyak tanah pada air. Kalau air bubuh tanah, air bubuh sikit tanah untuk ada air yang bertanah. Ni air tanah. Macam mana sebut lah. Jadi lumpur lah. Ni lumpur bukan air tanah. Ni lumpur. Yang ni tanah selut. Jadi selut. Kalau bubuh tanah tu bukan air lah. Itu bukan air. Tu jadi bedak sejuk lah tu. Pasal terlalu pekat kandungan tanah dia. Itulah tanah garam situ. Lagi. Itu macam air kat pokok lah. Orang potong pokok kan. Ada pokok. Antara pokok yang memang keluar air, pokok buluh ni kan. Kalau lepas hujan kan potong buluh ada air dalam. Pokok yang ada air, rotan. Rotan dalam hutan. Tebang cuma rotan ni dia kalau tebang belah sini, potong belah sini dia tak keluar air. Dia macam sifon. Dia kena tengok mana ujung dia. Pegang ni, potong yang ujung dia satu lagi tu. Pasal salur dia kecil. Dia sifon lah kan. Air tutup sini tak keluar sini. Sifon tau, sifon. Tak tahu Sifon tak tahu. Sifon tu macam kita ambil paip getah sedut daripada air kolah. Air keluar tu, tutup sini kalau keluar situ. Itulah sifon. Kena ambil kat bahasa sains, istilah sains tu. SIFON istilah dia. Teknik nak ambil air daripada kolah tu tak payah pakai pump elektrik tak apa, tapi ambil itu sedut. Jadi pressure yang dengan sebab dia sedutan air tu dia akan tarik air atas turun bawah. Tapi janganlah sedut ke atas bagi air bawah nak naik atas. Tu kena pakai pump. Sikitlah kan. Dia masa pressure air kalau dia pada atas turun bawah dia, tu pakai sifon tu. Jadi kalau pokok rotan dalam hutan ni, dia macam tu lah. Dia lubang dia kecil. Potong sini air tak keluar lagi. Tapi potong sana bawa air sini akan jatuh. Dia tengok mana rendah. Kalau sini rendah, air sana akan turun sini. Kalau sana rendah, air daripada sini semua akan turun sana. Dia akan tarik je. Dobit air ni, jika air tu memang dia sebenarnya takungan daripada hujan, bertakung dalam tu, potong air keluar, air tu mutlak pasal memang air hujan yang ada dalam takungan pokok. Macam pokok buluh memang ada. Pokok buluh memang selalu Tapi pokok buluh yang ada air ni bila musim hujan Bila musim tak hujan, tak ada air dalam batang buluh. Tak ada. Air tu mutlak. Maksudnya memang dia air hujan masuk dalam pokok bertakung sebenarnya. Cuma nak masuk dalam dia tu macam mana, wallahualam. Macam mana dia masuk tu, masuk kok bucuk ke apa ke, wallahualam. Tapi kalau air tu memang air yang memang melalui, yang memang ada dalam pokok. Pokok tu jenis dia simpan air dalam pokok dia, dan tak dipanggil air tu, melainkan air tu ni sebab pada pokok. Air kaktus, air nyo. Yang tu tak mutlak. Tu air qaid lazim. Yang tu tak boleh buat wuduk. Tak boleh. Kena tengok tu lah. Nak kena kenal pula pokok apa. Agak tak reti, terus pakai lah air tu. Buluh ni memang kalau orang tua dulu, kalau pergi masuk hutan, kalau musim hujan, air apa tak ada, dia akan ambil buluh, potong. Air dia buluh lah, dia ambil. Dia pandai orang tua dulu. Buluh pun, dia tebuk macam mana? Dia tebuk kat bawah satu, tebuk bawah lubang kecil tebuk tu, air tak keluar lagi. Pasal lubang atas tak tebuk. Kat atas lagi dia tebuk, air tu keluar. Gitu. Tengok perangai orang tua dulu, pandai dia. Teori sains tu ada kat dia. Kita jenuh belajar, tak pakai pun. Dia memang praktikal harian. Tutus apa? Tin susu lah kan? Tin susu. Macam tin susu. Kita pun tin susu lah ni main koyak gitu ya. Dulu kan tin susu tebuk sini kan. Tebuk sini tuang apa tak turun. Dia kena tebuk satu lagi kat sini, baru susu turun. Lah ni pun sebut kat orang tak apa nak tahu dah. Benda ni. Ada lagi tin susu. Ada tin susu macam tu lagi, tapi orang kata apa? Dah tak berapa perhati lah benda-benda macam tu. Kadang-kadang kesalahan saya, mana susu yang akan lebih cepat keluar daripada tin tersebut kan. Tengoklah.
lubang masuk, lubang keluar. Ada yang tak keluar langsung ada. Apa cerita apa ni? Cerita prinsip sifon tu asal. Jadi kalau air dalam pokok situ ada juga dulu tengok dalam Facebook ke mana viral apa, ada pokok keluar air, rupanya ada batang paip. LAP ke tak tahu negeri mana tu, ada batang paip yang bocor, pokok tu pula tengah dia berongga, paip tu tembak air dalam pokok, dalam tu keluar ke atas tu, keluar, pokok ni pelik keluar ayak, rupanya air paip. LAP. Pasal orang main cek ada klorin air tu, cek bawah batang pokok, rupanya ada paip bocor di bawah. Bila lama tengok lecah tu, rupanya main paip bocor di bawah tu, pokok tu dia berakar ke. Besar buat air. Macam-macam dia dok kelakar apa dia. Kalau hendak air klorin tu tadah kan, nak bagi air Tadah tu kalau dia kolah besar tak apalah. Kalau air dalam baldi, pasal air sikit, bila hilang perubahan dengan sebab sikit, dia masih istilahnya mutaghayyir takdiri. Tapi kalau dia banyak, sah untuk jadi mutlak. Kalau tadah 2 kolah kan. Ya. Jadi kalau takat dalam baldi biasa tak boleh. Selalu nak jadi bila air tak ada, ditukar bersihkan tu, mula-mula tu kan keruh sikit. Kalau ada klorin, masa tu nak kuat klorin tu, buka tu buih warna putih, lepas tu bau klorak, macam tuang klorak dalam air putih. Yang tu nak bersuci apa tak boleh, nak wuduk apa masalah sikit. Klorin ni diambil untuk elakkan cacar air tu, Ustaz. Kan ada penyakit. Penyakit cacar kumat air. Tu dia punya cara dia nak bagi. Nak matikan ni kehidupan dalam air tu kan, kuman tu. Klorin nak tu lah. Tu yang dirawat tu, air yang dirawat. Rawat itu kan. Baik, yang habis mutaghayyir, nak masuk bab najis pula. Au binajisin, ataupun air tu dia mutaghayyir binajisin. Kita baca ma'tuf ala bi khalid ya. Asal matan dia mutaghayyiran wa ghairu mutaghayyirin kathiran bi khalitin, yani au binajisin, atau itu air itu berubah dengan sebab najis. Air banyak sekalipun, kalau dia berubah dengan sebab najis air itu. Wa in qallat taghayyuru, sekalipun sedikit taghayyur. Bab najis dia lain daripada bab air mutaghayyir. Air mutaghayyir kalau berubah, yang mengubah nama baru nama mutaghayyir. Tapi najis walaupun sikit taghayyur dia, walaupun tak banyak perubahan, ada saja nama taghayyur najis. Itu yang saya sebut air ikan tadi. Air akuarium masuk ikan, katalah macam ni, tak ada tahi, tapi ikan tu, ikan badan dia ada lendir. Dengan sebab lendir kat ikan tu, air tu berubah taghayyur. Dia taghayyur, kan jadi air tu jadi hanyir kan. Katalah ikan tu tak berak pun, kan dia susah nak jaga tu, najisin. Qalla taghayyuru wa in qalla taghayyuru walau kana al-ma'ul katsiran, sekalipun air itu banyak. Jadi kalau berubah dengan najis, sekalipun air banyak, najis air itu. Kalau air sikit memang sedih, mana ke depan disebut nanti. Air kullatain ni. Jadi katsiran ni itlaq katsir, kalau bab air dia mesti air kullatain ni, 2 kolah. Au aksara ataupun lebih. 2 bit kitab bila air banyak ni 2 kolah. Fi surati taghayyuri, pada 2 rupa taghayyur tu. Jadi taghayyur dengan khalid satu masalah, taghayyur dengan najis ni kasir tu 2 bit dia kullatain. Tu yang disebut suratai kan. 2 asalnya suratai ni 2 rupa taghayyur. Taghayyur bi najis ataupun taghayyur bi khalid tu, murad dia kasir tu kullatain, 2 kolah. Surat al-taghayyur bi tahir, dengan tahir yang lepas. Bi tahir tu istilah dalam matan khalita, wa najis najis lah, ibarat kitab pun bi najisin tadi.
Baik, wa kullatani. Sini ada punya sebut dua kolah. Dan dua kolah ni bil wazni dengan berat. Yang ni pun kita boleh sebut je pasal dia bukan berat kilo, bukan gram. 500 ritlin Baghdadiyin. Baghdad pun bukan Baghdad lah ni. Baghdad lah ni pun saya pergi Baghdad timbang kilo kan. Mana ada Baghdadi dah. Walaupun beli barang kat Baghdad, Baghdadi, tapi kilo dia bukan kilo Baghdadi. Kilo dia kilogram. Bukan Baghdadi. Jadi 500 ritlin 500 ritlin 500 kati Baghdadi. Yang ni boleh baca lah apa dia, wallahualam. Nak sebut tu macam mana nak tengok nilai kadar apa. Siapa yang nak boleh kita pun bukan duduk tu. Kalau ulama yang karang kitab ni memang dia duduk zaman Baghdadi lagi. Kan? Satu dalam kitab dia tulis Baghdadi tu macam mana pun sikit amanah kitab ni yang ulama, walaupun kitab ni dia pakai zaman dia memang ada Baghdadi lagi, kita tak pakai, patutnya tukar tu potong-potong bubuh jelah. Wakulatani bil wazan berapa kilo, potong tu buah kilo senang. Macam mana? Tak, ulama tak ajar tahrif, tulis apa yang ada, potong kau hurai dia tak apa maksud dia tu dengan bahasa kau berapa kilo apa kita. Tak ajar potong, buang tu tukar. Yang tu istilah tahrif kalam ulama. Tak diajar kaedah kita gitu. Satu bahasa lama yang ulama pakai, biar aja bahasa tu. Tu hurai apa yang sepatutnya dimaksudkan, murad dia apa. Takriban. Jadi 500 ritlin ni takriban, bukan tahdidan. Dan dia kata wabil misahah, dan bil misahah dengan ukuran fi murabba', pada murabba'. Bahasa murabba' ni cube lah kan. Cube bentuk yang mempunyai panjang lebar dan panjang lebar tinggi dia sama saiz. Itu dipanggil murabba'. Zira'un wa rubu', tulan wa ardan wa umqan. Satu hasta, umum sebuah hasta pun hasta anak Adam lah, hasta Adami. Zira'un wa rubu', dan 1/4. Jadi 1/4 hasta. Pasal hasta, satu hasta 2 jengkal. Jadi kalau setengah hasta, yang ada setengah sebut 4 jari. Pasal satu jengkal 2 penampar, 2 tapak tangan kan. Allah Ta'ala dia buat skill kat badan kita ni semua, dia ada ukuran tertentu kan. Dia yang boleh lipat kan. Apa nak sebut. Jadi satu hasta 2 jengkal. Jadi satu hasta suku, satu hasta 1 tapak tangan. Itu yang saya kata, saya ngaji dulu ada guru sebut satu hasta sejengkal 4 jari. Wow, besarnya. Satu hasta ke 4 jari lah, 1 tapak tangan lah, satu hasta 1 tangan. Ni kalau lebar, panjang, tinggi, tu 2 kolah. Sebut dah itu 2 kolah. Kolah tu gereba tu kan. Kambing yang sembelih, ambil daging, kulit itu kering kan, jahit balik. Kepalanya, bahagian kepala tak ada, kaki dia tu jadikan salah satu lubang untuk keluar air. Yang tu dipanggil kullah wahidah. Jadi 2 kolah, 2 tu, 2 ekor kambing. Dengan bahasa lain, dia lah isi padu 2 ekor kambing. Daripada kulit dia yang telah diambil isi, dikeringkan dan dijahit semula, dicantum semula, dijalin semula untuk jadi bekas air. Itu 2 kolah. Jadi dia bukan isi padu kambing betul lah. Kambing pula, kambing apa? Kambing bor, jangan pari. Bukan susah kalau nak duit tu. Kalau sendiri buat uji kaji boleh, hang cari. Macam mana 2 kolah tu? Apa boleh sebelah kambing, pergi ambil purata kambing ke apa, saya macam mana. Bukan kerja kita. Dulu siapa dia? Hang duk kira 2 mahalah tu. Gandum tu hang kira. Main gandum kecil, gandum besar, gandum sedang. Tapak kaki. Gandum bukan hang buat. Guru yang buat. Dulu pun sebelum hampa ada hari budak, tapi saya tak ingat siapa dia. Yang tu punya rajin pergi cari gandum. Tu gandum tu bukan gandum Arab, tu gandum Kanada lah. Gandum China. Jadi gandum Kanada, gandum China, gandum Arab lain saiz. Macam mana buat lah. Jadi 140 kilo. 2 marhalah kan. Betul kan? Ya, gandum dia besar, bukan gandum Arabnya. Jadi nak cari gandum tu pun susah juga kan. Bukan senang tu nak ambil tu.
nak ambil kiraan tu. Tapi ulama kita dia kira macam mana? Masya-Allah. Tapi saya selama duk manah dulu, saya ada perkara saya tak gunalah gandum. Saya kira tapak kaki. Nak kira 10 meter 15 tapak kaki saya. Dan ghalibnya memang kalau saiz panjang saya ni 15 langkah, yang biasa kalau jangan langkah macam langkah King Kong tu. Jalan lah 15 10 meter. 15 langkah 10 meter. Nak lagi 20 meter 30 meter kira 15. Tak ada. Bila ukur dengan tip boleh. Larilah sikit-sikit tu, tapi boleh lah, betul lah. Guna apps handphone pun boleh tak? Kan kita ada apps logging semua tu kan. Fikir berapa langkah kita, contoh dah 10,000 langkah tu, dia boleh tengok lah berapa meter kita punya tu, kita boleh bahagi dari situ. Allah, macam-macam lah ni ada. Cuma kita tak rajin untuk menggunakan semua apps tu, application tu, untuk pergi kepada hukum syarak. Dia ni mainan aja. Kalau ikut ada yang macam-macam hal boleh guna. Dia ukuran dia satu hasta. Hasta pun dia sebut hasta adami yang muktadil. Hasta tukang kayu dengan hasta adami lain istilah. Hasta juga. Dia ada panggil hasta adami, hasta najar kan. Hasta najar, satu hasta suku tak. Yang ni pun dobit-dobit tu kena lupa kan. Biar tu pasal cuma nak ambil satu hasta rubuk tu lah. Yang tu yang praktikal lah. Kalau nak pakai tulan wa ardan wa umqan, panjang, ardan lebar, umqan dalam. Ini panjang lebar dalam tu bahasa kita cube lah. Cube lah. Murabbak tu cube lah. Murabbak. Kalau rubuk je suku, bila murabbak cube. Jadi maksudnya dapat isi padu. Baik. Tu bizira'il yadi disebut. Jadi pun muktadilah. Jangan jadi King Kong. Jadi siapa orang tinggi? Jadi negro. Jadi apa? Orang Pygmies di Afrika. Pygmies ni bangsa paling pendek dalam dunia. Habis balik 4 kaki 2 inci. 4 kaki tu. Paling tinggi tu, paling tu matang lah tu. Pendek pendek entot ni. Jadi tak pakailah tangan dia pasal mesti zirak muktadil. Jadi nak muktadil ni nak kira macam mana? Yang ni yang kaedah qawaid dalam fiqh disebut al-adatu muhakamah. Susah fikah sebenarnya nak dobit. Satu ulama duk tolong kira untuk kita tu. Terima kasihlah, mujurlah. Kalau kita yang cari, kita pula bukan ahli istinbat. Allah merapu pula tu, malas lagi. Macam mana? Mujurlah ada orang nak buat sukatan macam-macam. Kita lah pula dah sukatan dia bagi pun tak apa-apa. Saja itu sikit. Saya buat kolah ni pasal masa belajar dulu memang kolah ni ingat sangat 60 cm apa memang ingat pasal air kita pakai. Rumah saya dulu masa kecil-kecil dulu duduk rumah setenggan aja. Air pipe pun pipe satu. Rumah kuarter kita api dia tak ada pipe dalam rumah, ada satu pipe. Awal dulu mana ada. Kemudian zaman saya mula-mula pindah Kuala Lumpur pun quarters tu satu pipe kongsi 6 buah rumah. 6 buah rumah. Jadi nak masuk pipe rumah kita tu kena pergi pasang pipe. Ada jam lah. Jam ni kau ambil, jam ni kau ambil. Jadi isi dalam tong. Dulu lah Kuala Lumpur tu bukan Negeri Sembilan, bukan Johor, bukan Perlis. Apa nak sebut, dengan tahun bila saya tak ingat, barulah pipe pasang, setiap rumah ada pipe. Bila pipe nak kena buat kolah pula. Dulu pun sebelum buat kolah pasang dalam tong dulu. Bapak saya tanya saya, macam mana nak kira ada kolah ni? Awak pula kan jadi sekolah kebangsaan je tu masa tu, tapi dah tahu lah ada fakta-fakta, nak kira lah. Kita tak reti matematik. Tong ni tanda tadi, kau tanda mana tempat dua kolah. Kira dalam tu tengok dia punya diameter, kira isi padu, tengok berapa tinggi. Yang ni isi padu ni dua kolah, tanda agak maka. Jangan guna air bawah dak ni. Yang bila kecil-kecil dah ada diasuh kira dua kolah. Tapi kita lah kepala. Kira. Kalau empat segi bukan, yang ni tak cukup dua kolah, yang ni tak cukup dua kolah, yang ni jangan cebok, jangan letak kat lantai. Semua dah diajar buat air, benda-benda tu cermat tu dah diajar dulu. Okey. Ni budak sekarang tak tahulah kan. Bila tu kata untung duduk tempat
keluarga kita jenis dah berkira bab tu awal-awal. Jadi berkira awal lagi lah. Benda tu kita dah dalam kepala siap-siap benda. Ada orang daripada kecil tak pernah tahu kolah apa dengan kolah. Rumah saya tak ada kolah katanya. Kita lawak bodoh sikit tu lah kan. Okay, siap. Memang tak ada kolah. Tu yang tu ditanya pula, ni dalam taman ni ada bekas yang sikit tu kan. Kau kira lah isi padu dia. Nak kira lagu mana? Dia tanya kita pula kira lagu mana. Gunalah ilmu matematik kau, sia-sia je pergi sekolah kebangsaan. Tak ada kalau nak kira macam mana. Bekas ni tak sama, bawah kecil atas besar. Ambil bekas, cedok lah 1 liter, 10 liter, 10 liter. Isi dalam tu, tuang. Betul nak pergi penuh tu, tuang. Yang ni persenggat, tengok berapa baki. Itulah hasil dia. Ada teknikal lah nak kira-kira tu. Nak kira tu mana dia tulis berapa liter kat situ. Bukan semua bekas ada tanda kan. Kita punya ilmu tu pakailah teknikal lah sikit. Yang tu orang kadang tak biasa tunjuk kat orang bodoh kan. Tuan saya buat misal lah. Saya nak cerita teknikal sikit. Masa dulu kat sekolah pun kena soal macam-macam. Cikgu dia ajar berfikir. Tapi cara dulu belajar lain lah. Saya dulu belajar, kalau belajar matematik ke sains, ajar tu untuk pakai. Zaman apa saya tak tahu lah. Dia belajar tu untuk kita praktikal. Di teka-teki pun dia bagi kita kerja, suruh fikir, kadang buat kuis apa dalam kelas. Soalan tu ke arah macam mana nak praktikal sains yang kita belajar. Dia kata, ni kambing. Dah misalnya. Macam mana nak tahu isi padu kambing? Itu yang saya... Macam mana nak tahu isi padu kambing? Macam mana nak buat? Cari akal kata. Macam mana nak cari isi padu kambing? Ni seekor kambing, sekarang seekor. Mau cari isi padu kambing. Sebelah tu kata sebelah tu. Macam mana? Orang ni bagi cadangan. Jadi grup saya tu cadangan macam mana? Ambil satu tangki air yang bersenggat. Kalau tak bersenggat pun ambil satu tangki air, isi air penuh. Untuk buat apa? Ambil kambing ni, selam. Mati tak mati, orang mampu lah kambing. Tapi nak cerita ambil isi padu. Kendam kambing tu. Kendam, air akan keluar. Bila rendam kambing. Berapa jumlah yang terkeluar? Berapa jumlah yang terkeluar tu telah isi padu dia. Macam mana nak tahu banyak yang terkeluar? Gunalah bekas. Sukat lah. Yang ni bekas yang boleh disukat. 10 liter. 20. 30. Tuang. Dekat nak penuh tu. Hati-hatilah sikit. Nanti tuang sikit. Bila set dia keluar je. Berhenti. Tengok bacaan ni. Berapa yang dah masuk. Berapa yang tinggal. Campur tolak. Dapat lah. Dapat kumpulan terbaik lah. Teknik tu betul. Jadi dia ajar benda sains teknikal tu untuk macam mana nak pakai. Sezaman tu pakai. Tu sibuk sipon tak sipon apalah, memang dulu pakai. Minyak pun mak beli minyak masak dalam tong 4 segi tu. Nak pakai pam tu lah. Ni pam tu orang tak kenal dah. Pam. Kalau minyak gas, pam yang pakai besi tu, cek. Jadi ilmu sains tu dipakai. Kalau sembuh racun serangga, bubuh racun bawah, betul yang batang dia kat atas tu, ambil. Macam mana racun boleh keluar? Dah racun duduk bawah. Macam apa? Dia pakai prinsip Bernoulli. Dia punya istilah tu. Saya ingat awal ni. Pasal benda tu pakai. Prinsip Bernoulli. Pasal apa? Tempat yang pressure ni, asalnya dia pressure tinggi, dia akan menyebabkan pressure bila kita laju kan pergerakan angin tu, dia jadi pressure rendah. Yang pressure tinggi ni dia akan tolak air yang ada dalam bekas bawah tu, dia akan tolak ke atas. Bila kena semburan, dia akan keluar sebagai sembuh. Jadi tu yang hasil sembuh. Dulu sains belajar untuk praktikal. Sekarang tak ada lah. Spray benda dia pun tak tahu benda sikit lah saya sebut tu. Saya sembang dengan orang Hafiz, kita dah biasa pakai kan, hantar ni semua tahu. Dia tak pernah masuk sekolah kebangsaan. Kali Hafiz tak pernah masuk sekolah kebangsaan. Daripada kecil tu duduk arkam lah apa, masuk tahfiz lah apa, sampai Quran apa tu main pondok. Dia tak pernah lalu akademik langsung. Tapi bila dengar Al-Quran ni, pick up cepat. Memang dia tak pernah tahu istilah-istilah sains, tapi kita ajar tu dia pandai daripada kita, depan daripada kita je.
Dan ni kalau pergi kedai printing, oh dia ijaz printing. Dia berita. Adik dia lagi lah. Sama orang tak pernah pergi sekolah rendah. Tak masuk sekolah kebangsaan, tak pernah belajar matematik apa langsung. Masuk sekolah rekam apa-apa, masuk tapis apa. Dia masuk politeknik apa ha? Sebelum tu dia masuk Giat Mara apa, politeknik, dia boleh reka alat bancuh teh tarik. Kan dia kena buat apa, dia punya praktikal untuk dapat dia punya bukan ijazah, sijil dia kot. Dia buat teh tarik, mesin teh tarik. Macam mana? Tekan tulis lagi. Saya pun tak boleh bayang macam mana dia buat mesin teh tarik. Lagi bancuh. Yang itu pun ke sebagai pancut ke. Lepas tu yang ni sedut pula saya tak tahu. Tapi adik dia berjaya. Masa tu dia belajar kat mana, kat Terengganu ke apa. Dia jadi pelajar terbaik. Tak pernah belajar kat sekolah rendah apa benda pun matematik. Tapi dia boleh baca buku bahasa Inggeris. Dia boleh faham. Oh, pelik. Budak-budak tapis ni pelik. Memang pelik. Tengok dia pelik. Nama adik dia Wan Zuraidi nama dia. Bukan, yang tu dah bawah tu, adik-adik yang bawah, adik yang bawah dia dulu duduk sini Sat. Masa dia duduk sini dan Sat kedai dia, adik dia tu. Mengapai kat dia dulu, kat Wang Hafiz dulu. Mengapai? Tak dah hatam kot. Adik dia tak tahan. Saya tunggu pula abang dia cengeng. Memang cengeng. Abang dia kalau jadi guru cengeng, saya menangis berapa kali depan dia. Memang cengeng. Tapi itulah, kita tahu apa benda dia ajar tu. Dia cengeng sengaja lah. Pasal lagi sembang, gila orang kita. Apa cerita ni? Macam mana nak cerita? Kola pemisah apa tu lah. Bil misah, murabba, cube, zira, siap. Bi zira'il yadil mutadilah. Wa fil mudawwari. Dan pada mudawwar. Silinder bahasa kita mudawwar. Zira'un min sa'iril jawanib. Kata dia adalah satu hasta daripada semua pihak. Apa benda ni? Satu hasta daripada semua pihak. Maksudnya dinding ke dinding tu. Dinding ke dinding kalau bulat, diameter. Tu zira'un min sa'iril jawanib tu. Bahasa lama garis pusat. Mau tak bisa dengar? Pernah sang putih. Kalau hampa zaman bahasa Inggeris, diameter lah. Diameter ni mesti garisan daripada dinding ni ke dinding ni melalui pusat bulatan. Itu yang garis pusat tu. Nama bahasa Malaysia dia. Satu kena duduk bahasa lama tu sedap bahasa Malaysia dia. Dia dah fikir dah kenapa terjemah dia tu kan. Garis pusat. Kalau daripada pusat tu ke dinding, atau jari. Bila garisan dinding ke dinding lalu kod pusat garisan, pusat bulatan, garis pusat. Diameter ialah garis pusat. Jadi garis pusat dia, diameter dia satu hasta bi zira'il adami wa zira'ani umqan bi zira'in najjar. Dan dua hasta dalam dua hasta, tapi dua hasta ni bi zira'in najjari dengan hasta tukang kayu. Apa dia hasta tukang kayu? Wa huwa zira'un wa rubu'un. Dia ialah zira' wa rubu'. Jadi satu hasta rubu', satu hasta satu tapak tangan lah. Pasal satu hasta dua jengkal, satu jengkal adalah dua tapak tangan. Jadi dia punya diameter satu hasta, dia punya dalam dia satu hasta, jadi dua hasta satu jengkal. Dua hasta satu jengkal. Sebut dua hasta najar. Lebih baik apal dua hasta sejengkal. Siap. Dua hasta satu tapak tangan atau robok adalah zira' najar. Tu zira' najar. Zira' adabi, zira' kita lah. Zira' najar. Jadi kalau dua zira' dia, dua hasta, dua tapak tangan sejengkal. Kalau hampa rajin balik lagi, balik kira tengok. Dapat tak isi padu dia punya angka sama. Guna pai je kan dia dua pai je. Dua pai je. Luas permukaan bulatan dengan jari
Tengok berapa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, berapa dalam. Tengok kiraan dengan bulat, cara ulama dulu kira dengan dikira cube sama tak? Dapat jawapan angka tu patutnya sama. Memang kita akan jumpa ilmu-ilmu matematik, kitab-kitab Arab ni pelik. Saya tak dulu rajin kira ni, bila lama lah duduk ada kertasnya pun. Pasal nak tengok yang ni, tentang kitab ni dia tak apa lengkap sebut semua. Tengok dalam Matlab Badrai kan, disebut satu-satu bulatan, 3 segi apa semua disebut. Hamba fikir guna ilmu matematik, kira nak panjang kali lebar kali tinggi, ini bulatan kalau macam ni, kalau 4 segi macam ni. Hamba kira nak dapat jawapan dia punya isi padu sama. Orang fikir nak buat kerja. Nak tahu apa? Tepat. Tepat. Kita tak tahu. Macam silinder ni macam kira mana? Kira tu. Luas permukaan bulatan kali tinggi. Jadi kena tahu zirok tu banyak mana. Jadi kan digunakan 4 segi pun zirok juga. Jadi kalau dia sebut zirok warubuk tu, kalau dengan kiraan sentimeter ialah 60. Separate lah. Zirok rubuk. Betul, kalau diameter tu ialah zirok. Macam mana? Kalau 60 adalah zirok warubuk. Kalau zirok aja berapa? Matematik lah sikit. Takkan saya nak ajar tu, boleh je ajar. Balik buat kerja sikit. Kalau pening tu, mesti tak dulu matematik dulu. Tu guna ilmu matematik tu, fikirlah tuan. Saya kalau tak tahu, kalau kat Ipoh tu ada geng-geng kan, cikgu-cikgu apa semua ada, doktor-doktor apa. Saya saja tunjuk saya punya skill matematik tu. Dalam kitab macam ni. Tengok saya kira. Saya tak payah sebut. Saya tunjuk jalan tu. Dia tulis. Masa tu memang duk press lagi matematik kan. Tulis apa? Ni dalam silinder tulis apa? Dia kena 2 kali. Ni jawapan apa isi padu dia, isi padu. Ni kira 4 segi pula. Panjang lebar isi padu. Yang ni segi 3, panjang kali lebar kali tinggi. Mula tunjuk dulu. Satu hasta 4 jari ni adalah 60 cm. Jadi kalau satu zirok bagi 5 lah kan. Pasal 4 bagi 5, 60 bagi 5 perpuluhan berapa kali 3 tepat perpuluhan tunjuk compare. Ni sama jawapan. Betul tak kira? Dia orang tahu terror start matematik ya. Dia orang tu terror lagi. Tapi maksudnya dia ingat kita pondok ni memang pondok, orang tak sangka kita punya background macam tu. Kita memang sekolah kebangsaan. Biasalah buat benda tu. Biasa duduk kat papan hitam tulis buat kerja pun biasa lah. Hampa kot tak pernah duduk sekolah macam tu kan. Kami dulu kalau kat sekolah cikgu bagi latihan, dia bagi tulis papan hitam ni, dia bagi 4-5 masalah. Engkau buat masalah ni, engkau buat masalah ni, tunjuk jalan kerja. Dulu belajar macam tu, kami belajar macam tu. Hampa saya tak tahu lah. Kod jenis main tekan-tekan ni kan. Moden. Kami dulu belajar macam tu. Satu tak heran tulis orang hitam. Tulis kira pasal benda tu biasa buat kerja kat orang hitam dulu. Tulis yang kapok je pun. Kena marah suku. Apa cerita? Apa tolong balik kira. Tunjuk saya esok kalau kira. Nak tengok apa kira betul tak betul. Zirak rubuk siap. Wala tanajjasa kullata ma'in walau ihtimalan. Wala tanajjasa. Yang tu ke baca? Ustaz. Ya. Wala tanajjasa kullata ma'in, dan tak jadi najis. Tafa'ala tu dengan mana sara syai'in. Tak la tasiru najas, la tasiru najis, la tasir, tak jadi lah. Mana tanda jasa tak jadi. Tak jadi najis dengan mana sayrurah. Kullata ma'in, oleh 2 kolah air. Walau ihtimalan, walau kana tanajus tu ihtimalan. Jadi, kalau air sampai 2 kolah, kalau berlaku apa-apa ihtimal bernajis je air,
Ataupun walau ihtimalan tu walau kana kullata ma'in tu ihtimalan. Sah untuk makna itu. Dua kolah tu kita tak pasti sampai tak sampai dua kolah. Bila sampai tak sampai tu maksudnya kita ada kemahiran nak menilai, tahu kiraan. Cuma kadang nak sampai betul-betul tepat tak tepat tu lah kan. Di situ panggil ada ihtimal dua kolah. Jadi kalau boleh jadi ada ihtimal dua kolah tak dua kolah, dua kolah tak dua kolah. Taswir macam mana? Ka'an syakka fi ma'in abalaghahu ma amla, seperti bahawa syak seseorang pada satu air, adakah sampai ia ma' tu huma kulatani amla ataupun tidak. Yang tu dipanggil boleh ihtimal dua kolah. Kaedah dia bila boleh ihtimal tak ihtimal dua kolah, dua bit dia kalau faham ihtimal ni, air tu suci tak suci? Hukum dia suci. Asal air suci ya. Jadi sampai tak sampai dua kolah, asalnya memang tak sampai. Kalau dengan yakin sampai dua kolah, memang dua kolah. Untuk sampai tak sampai, masa kalau ikut hukum tak sampai. Tapi air tu suci tak suci? Suci lah. Nak hukum najis pasal apa? Pasal taklah air ni hanya dua kolah baru suci. Sikit pun boleh jadi suci. Selama-lama tak ada najis, tak jadi najis. Tapi bila dah dua kolah, memang tak dirisaukan langsung kenajisan dia pasal selagi tak ada perubahan pada rupa bau dan rasa, dia ialah air suci. Tapi bila sikit boleh jadi, boleh ihtimal najis tak najis tak. Untuk sampai tak sampai dua kolah, tak sampai dua kolah, najis tak najis, asal air ialah suci. Selama-lama tak ada memang nampak najis dengan yakin dalam air tersebut, barulah benda tu jadi najis. Itu tak kena faham istilah dia ada aslu syai' atau apa. Jadi asal air suci. Tentu fiqh ada macam ni, walaupun kita gamak tak pakai, gamak pakai satu hal. Pasal dia ada ghalib dengan asal. Kita masuk dalam tandas, baldi pun tengok kat bawah, air dalam baldi penuh. Buka-buka paip tak ada air. Boleh tak pakai air baldi tu? Suci ke najis? Air tak sampai dua kolah, suci tak suci? Mana tahu? Asal tu bukan mengecik air kencing orang ke? Mana kau tahu? Kau nampak? Kalau dalam tu ada cicak ke apa, ada taik seketul ke ada bau ke, hancing je, yang tu satu hal lah. Tapi hancing pun kat lantai, bukan air tu. Ambil sikit baru ada air hancing. Tak ada. Itu dari sisi hukum apa? Harus bersuci dengan dia. Siapa? Asal. Ghalibnya kan selalu orang kecil berdiri lah, seluar tak. Bukan main pancut gitu je. Macam mana? Ghalib dengan asal, menang asal. Yang tu pun ada bab pelajaran ni. Betul ni agak panjang agak bab tu. Tentang hukum asal dengan ghalib. Jadi nak sebut itulah. Jadi air kalau dua kolah memanglah tak ada jasa syai' lah, wala ihtimalan. Ni contoh ihtimal syak tu. Amla. Wa in tuyukinas qillatuhu qablu. Sekalipun diyakini sedikitnya air. Qablu qabla syak tadi. Sebelum nanti syak, ada benda yang diyakini najis. Bimulaqati najisin, dengan sebab bertemu najis atau mulaqat, dengan sebab tercampaknya najis atau terkena najis. Mala itaghayyaru bihi, najis ni binajisi ma, wajib dapat mulaqati najisi ma, ataupun bimulaqati najisin ma lam yataghayyar bihi, selama-lama tak mengubah ia najis ni, selama-lama lam yataghayyar, tak berubah ia ma tu bihi binajis. Dia sebut kaedah itulah asal dengan ghalib tu. Kalau air ni asal dia sikit, betul ada masuk najis dalam dia. Tapi najis yang masuk dalam dia tu taklah mengubahkan dia. Waktu kita pergi mana-mana tempat lain, air tu pula faham tu boleh jadi ada orang tukar, orang isi air lain kan. Waktu kita pergi tempat ni tengok air tu memang sikit, tapi tadi kita nampak ada najis masuk. Najis pun memang tak mengubahkan tu, tapi kita nampak ada najis.
pergi tempat lain, itu air tu ada lagi kat situ. Boleh jadi air bertukar, orang pakai. Tempat tu memang orang duk keluar masuk. Kita tak ihtimal macam tu lah masalah ni. Untuk air tu macam mana? Balik pada asal dengan qalib. Asal suci. Tadi najis. Kalau air tu memang asal macam tu, kita main pun macam tu, tak ada sebarang ubah. Tu hukum sihat tadi ya. Tadi tak ada najis ni najis lah. Dia ada pelajaran ni nanti. Kita nak ambil faham tu, sebut sekali lalu kadang tak faham, sakit kepala pula nak faham tu. Nak faham hukum asal dengan qalib. Asal dengan qalib. Sebut pihak sebagai contoh untuk faham asal qalib tu. Macam mana sebut? Katalah air ada dalam cebok. Kita tengok kucing. Kucing tu nak makan tikus. Dia makan tikus kan mulut dia darah tikus kan. Kalau kita memang nampak kucing tu, lepas makan tikus tu, dia pun beranjak pergi ke air dalam cebok ni jilat. Najis air. Siapa? Kita nampak dia makan. Memang dia makan tikus. Kalau kucing tu dia makan tikus, untuk dia gimana tu tak nampak, hilang daripada kelibat mata kita. Waktu tengok dia main, tu dia jilat air tu, najis tak? Kucing makan tikus tadi tu najis tak? Kenapa pula pandai-pandai tak najis? Kenapa tak najis? Yang tadi memang najis pasal tengok dia makan tikus, jilat air. Bila dia hilang, tu panggil ihtimal. Boleh jadi dia dah minum air tangan lain, air tu najis, mulut dia bila dah kena minum macam tu, ada cycling air, pasal apa? Suci. Boleh jadi macam-macam mulut dia. Memang mulut dia tak pernah basuh. Tapi kucing tu macam-macam boleh jadi kat dia pergi apa ke tak tahulah kan. Tapi bila dia hilang, hukum kucing jilat air, bukan kucing makan tikus jilat air. Kalau kucing baru makan tikus, hukum kucing baru lepas makan tikus jilat air. Air tu najis. Air yang sikit tu. Tapi kucing tu hilang, nampak kucing tu lepas hilang dia main balik. Nama dia nampak kucing jilat air. Kucing jilat air tak menajiskan air. Beza tu, walaupun sikit je. Sikit je. Hanya tu nak tengok ihtimal asal qalib. Itu. Ada jumpa nantilah pelajaran tu. Saya tu buat misalnya. Malam yang taghayyar bi. Wa in istulikatin najasatu fihi. Sekalipun kata dia ustuhlikat atau istahlakatin najasatu. Binasalah najis fihi. Istilah istahlaka ni, najis yang ada dalam dia binasa. Apa nak sebut terjemah? Dah pakai Arab tu nak terjemah tak pandai lah. Terjemah apa tu? Ustuhlikat. Hancur lebur. Payah agak nak faham hancur lebur tak? Maksudnya macam-macam sebut air tu honi daripada apa? Macam masalah Ustaz sebut ni istahlakat ni. Memang asal mana hancur lebur? Contoh Lebur memang asal mana halakah tu hancur lebur binasa kan. Jadi bila ada mana hancur lebur tu, dia bukan saja hancur lebur, tapi binasa ni maksudnya hilang, tak nampak dah rupa. Tak nampak dah rupa, baru panggil istihlak tu. Maksudnya tak nampak dah rupa asal dia. Kita buat misal jangan nak sebut. Katalah bekas kecil. Ini contoh katalah tandas kita tu ada baldi kecil je, ada air. Dan kita nampak ada titik jejak tu dalam tu. Pagi tadi nampak ada titik jejak. Contohlah titik jejak. Titik jejak ada seketul lah situ. Nampak ada hitam ada putih masuk dalam air tu. Tak najis lah air tu. Dan air tu pula kalau kita faham tu boleh jadi keluar masuk orang apa. Satu hal nak sebut tentang kita keluar pergi tempat lain, waktu datang pula hukum dia dah lain. Tadi tengok ada najis, sekarang main macam mana? Air tu hukum kita tengok air macam mana? Yang seolah-olah air tu baru tengok tadi ni tadi tengok ada najis lah. Ni tengok air ada najis tak? Tadi ada jejak, sekarang tadi ada, sekarang tak ada. Siapa tak ada?
istahlakatin najasatu atau ustuhlikatin najasa. Tai cicak yang ada tadi boleh jadi hancur dah. Dah tak nampak dah. Jadi yang tadi najis lah, masih ada najis. Sekarang tak ada dah najis. Sama ada orang dah tukar ke apa, Allah. Tambah pula orang kalau tempat tu memang orang duk keluar masuk, duk bertukar, satgi orang ni masuk air ni, orang buang air, orang isi lain. Tengok macam mana? Apa hukum? Tadi saya bagi contoh kucing yang hilang. Ini kita yang hilang. Kita yang hilang pada tempat tu. Kita pergi tempat ni. Tengok air sekarang macam mana? Tak ada saya hijab. Apa hukum air tu? Tapi gamak tak pakai. Air tak ada, tak apalah. Kalau air tak ada, pakai je lah. Maksud apa? Asal dengan golib. Asal air suci. Golibnya tadi bukan ni. Tapi kalau satu baldi ni ada tak hijab, baldi tu memang duduk situ, tunggu. Tadi ada. Betul? Kita tengok sekali lagi. Tak ada pula. Macam? Tu najis pasal apa? Pasal kita tak ghaib pada tempat tu untuk boleh ihtimal ada sesuatu berlaku dekat air yang takut dalam baldi tu. Ada semua macam kucing hilang dia. Memang fiqh ada hukumnya tu. Dari sudut asal dengan ghalib, boleh antara bahasa dia pakai ihtimalat. Boleh ihtimal. Tapi asal bahar itu asal ghalib. Saya ngaji dengan Tok Guru Haji Cik, bab ni dia guna bahasa boleh ihtimal. Kalau kita sebut misalnya ada kambing masuk atas nazah, dia kencing. Kita nampak dia kencing itu, memang najis lah. Lepas tu kita pun belah, malas nak basuh, belah je lah. Kalau mai pula tengok ada memang ada kencing, bau pun ada, memang najis lah tempat tu kan. Pasal memang najis lah. Bau pun bau kencing kambing apa, kucing apa, memang najis lah. Tik kambing pun ada, najis lah. Ni kita keluar, pergi, hilang. Kita mai, tengok. Tak ada dah tak kucing. Tak ada dah tik kambing. Tak ada dah kencing kambing. Tengok, bau pun tak ada dah. Apa kau? Cuci lah. Siapa cuci? Ini pasal lah siapa cuci. Tapi tak ada tak? Ada tak? Selagi tak ada najis itu, hukum ni balik pada asal lah pada kapet. Cuci tak kapet? Ke kucing, kencing kambing. Tadi kencing kambing ni dah tak ada. Kalau tak ada kali pun bau tak kencing kambing. Tak ada bau dah. Cuci tak? Boleh jadi orang cuci? Boleh ihtimal? Boleh. Tu boleh ihtimal tu. Tu boleh ihtimal tu. Hukum tu lah serupa macam kita sebut macam ni nak. Kita sebut pilah macam ni. Masjid surau kan tak cicak kan dah banyak. Kita main-main tu ada tak cicak. Kita tak buang pun. Memang tempat kita tengok tak cicak tadi lah. Jadi kita nak semayang, kita betul-betul kena soh kat situ, tak cicak kat situ. Tapi tak cicak dah tak ada dah. Tapi kita dah balik tadi semayang tu, ni semayang asal. Dia tak cicak dah tak ada dah. Boleh tak kita semayang kat situ, tak pakai sejadah apa pun, dan betul-betul dari tu betul-betul tempat tak cicak tadi. Boleh? Tak cicak memang tak ada. Tu cuma yang tu bukan bak air, tu ustul ikat yang kat atas kapet kan. Boleh jadi dia hancur lebur, boleh tiup angin, apa tu, semut buat lari, orang basuh, tok siap sapu, macam jahat lah. Tapi tadi tengok ada najis lah. Sekarang tak ada. Boleh sembahyang situ? Boleh pakai hukum tadi ke hukum sekarang? Tadi hukum tadi yang memang nampak tadi. Sekarang boleh ihtimal, ada orang cuci, ada orang cedok, ada orang tolong vacuum. Boleh jadi. Walaupun tak ada satu raya dalam masjid bukan ada orang. Tapi boleh ihtimal. Tu panggil ihtimalat. Itu ihtimal. Fikah situ lah tempat-tempat yang istilah ihtimal tu menyebabkan balik pada hukum asal tu. Boleh ihtimal. Nak ada kepandaian boleh ihtimal tu pun jaga silap urai lagi boleh ihtimal, semua boleh ihtimal lagi. Satu selagi tak faham jangan sembang. Kau tak cerita lagi pasal kau belum matang ya, faham boleh ihtimal asal dengan ghalib tu. Pasal tak faham lagi dia jadi masalah apa? Tak fakih lagi. Ada masalah boleh faham, boleh bagi contoh dah. Tapi tak reti nak kembangkan masalah tu dengan nak jaga permasalahan rukun syarat dia untuk nak nama ihtimal tu macam mana. Sagi bagi huraian tasfir masalah salah lah.
Ada benda yang biasa pun kadang orang pening apa guru tanya masalah apa? Pijak cekrik. Cekrik ya. Cekrik pijak keluar perut. Najis tak? Memang cekrik tak ada darah. Untuk bekas cekrik tu najis tak? Cekrik tu, buang cekrik tu selesai lah. Tapi perut dia hancur. Itu mafil jauh dia. Najis lah. Untuk bila dia pijak, dia dah pijak, memang kaki dia najis, dia dah basuh lah. Tapi bila dia pijak tu, dia buat apa? Dia pijak pondok ni. Mata-kata dia pijak. Dia pun dah tak tahu dia pijak mana. Maksudnya nak kena basuh tak pondok tu? Ada orang tu kalau jawab, kata tak kena lah pasal dah tak ada nampak rupa najis. Tak apalah. Dia dah terima jawapan tu. Orang tu kata dia, aku tak puas hati jawapan kau. Jawapan kau tak betul. Buat apa pula? Orang kata macam ni lah, datang syak, kata dia. Najis, betul dia buat apa? Dia ambil air, dia kenji satu pondok dia. Dia bagi tompok je tak? Ha? Bagi tompok. Oh, bagi tompok ni, kenji tu. Betul. Bagi tompok, rasa macam pijak kat sini. Kenji lah kat sini. Dia kenji buat apa? Tuang. Kau nak masuk satu pondok. Dah muskil lah. Nampak? Jadi muskil lah. Asyik benda sedang je. Nak sebut apa? Dia belum pakih betul ke? Belum pakih betul. Bukan nak kata siapa yang nak contoh. Benda tu sepoi je tapi jadi pening masalah. Dia tak boleh selesai. Orang pula jadi orang cermat sikit. Alah, pening pula aku nak selesai macam ni. Pening pula aku. Dia basuh satu pondok dah. Basuh satu pondok dah. Basuh memang confirm lah tapi wajib ke basuh. Kita buat contoh nak sebut tentang ihtimalat kan. Dia ada hukum asal dengan khalid tu. Katalah anjing masuk atas madrasah. Buat apa? Dia ronda. Boleh jadi dijilat tiang kan, macam-macam ihtimal boleh jadi tu. Kalau kita memang nampak dijilat tiang, dijilat tu. Najis tu. Yang dijilat nampak basah lagi pula tu. Mana yang jelas nampak atau najis lah. Asal hukum dah najis kita cuci lah kan. Betul kita tak cuci kita belah tu. Tengok-tengok kering dah. Kita keluar ni Zuhur, main-main waktu duha, lagi main Zuhur, tengok ada dah. Tadi anjing masuk atas madrasah, anjing masuk. Ada tanda anjing tak? Tak ada tapak kaki, tak ada apa basah, tak ada pun. Selesai. Suci lah kan. Tadi dia masuk. Bukan kena basuh. Kalau ada basahan daripada dia, dengan nyata nampak basah, kenalah basuh. Tak ada nampak, macam mana? Tak kenalah basuh. Geli lain hal. Hukum asal, suci, kapet lagi. Tu tempat dia jilat ni, tengok. Tadi memang nampak dia jilat. Yang ni, tempat jilat tu dah kering. Ada bau apa-apa tak? Contohlah kan. Tapi wajib ke bau? Tak, dia tengok tentang zon cukup. Orang basuh, tak basuh. Tak nampak gaji orang basuh pun. Tak ada nampak basah-basah apa pun. Tapi ada tak najis tu? Nampak tak? Bau, rupa, rasa? Tak ada. Boleh ihtimal tak orang basuh? Mana kau tahu macam mana boleh ihtimal? Kita dah raib. Tadi tengok duha, ni dah tengok zuhur. Boleh jadi tak orang basuh? Boleh jadi. Untuk hukum apa? Suci. Tak mana boleh ambil kaedah tu, kaedah ihtimalat. Boleh ihtimal. Boleh jadi orang basuh. Walaupun tak ada siapa pun basuh. Dan nak ihtimal siapa basuh, kita tak siap lah tu. Siapa dia nak basuh? Orang lain basuh. Boleh jadi tak? Boleh ihtimal. Bahasa dia apa? Boleh ihtimal. Dia macam kes saya tu kan. Jadi dia terpijak tu. Jadi contohnya dia bawa balik daripada bilik air. Lepas tu kaki dia basah. Lepas tu dia pijak lagi. Dia masuk atas baranda dia pijak. Yang dia pijak cekerik dia tu? Cekerik dia tak ada dah kan. Kata tapi dengan sebab dia rasa dia mutan najis kan kawasan-kawasan tu kan. Dengan sebab basah kaki dia naik pondok dia. Dia pergi semayang, dia ambil wuduk. Semua kaki dia masih ada lembab-lembab tu. Dia naik nanti dia pakai seluar apa semua. Jadi berkait-kait kat sekarang ni. Dia rasa pakai seluar pun. Duk syak lah, was-was pula. Tentang bekas pijak, bekas najis yang najis tadi. Dah kat seluar pula berjangkit. Betul baju pula, letak pula atas lantai. Dah berlantai pula berjangkit. Dekat baju. Serba. Dia tuala, kelembapan tuala tu kan? Itu kelembapan tuala kan? Dobit situ lah. Kalau selagi tak dapat ada air najis dengan yakin, asal, boleh asal. Itu yang tu lah, sebutnya dah. Itu. Ada pelajaran dia, ada benda yang tak betul cara lagi, hukum mempermudah-mudahkan najis, benda najis, hukum tak najis. Tak kena juga. Tapi ada bab lagi, bila tak faham, dah jadi syadid pula. Dah jadi syak pula. Apa habis semua syak, habis pondok, habis bubur-bubur, siling-siling, semua habis dia masuk. Kata dah apa? Orang sagi ni najis, buat-buat air semua masuk. Dinding aku pula, aku punya apa, atap pula, atap zinc. Masa duk pijak tu, masa tu tengok
Kencing aku basah. Kata dia, uap-uap tu pun terpeluap habis naik sana. Mula berjakit kepala otak dia. Nak kata, ada orang macam tu? Saya pernah jumpa ada orang fikir macam tu. Macam tu yang datang syak tau. Yang tu yang kena selesaikan ilmu kat dia. Bagi faham. Cerita ilmu dia beres. Hak dia ambil wuduk dia kayu 10 km tak ambil wuduk lagi kan. Masalah syak tu. Syak niat, syak air. Air ni pusing tengok ada abuk binatang pula. Malam pula nak ambil subuh pula, binatang dah jatuhnya macam suci tak suci, bau tak bau. Duk kibah air tu, bagi air tu pergi tu kan. Ambil air lain. Bau lagi. Ada orang syak dia macam tu. Ya, betul. Kena selesaikan ilmu kat dia. Memang kena selesaikan ilmu. Dia tak ada syak tu. Kesian dia tengok. Ada orang buat mudah langsung. Ada juga ada pada dia, alah susah apa. Maaf. Padahal tak maaf. Contohlah yang macam nak ambil subuh, malam buka lampu kat kolah. Kan macam-macam binatang masuk, serangga masuk. Serangga masuk memang tak sengaja. Tapi bila kita cedok tu, Kolak cebok lah. dalam cebok tu masuk sekali ada serangga-serangga yang mampus. Istilahnya cedok dengan air sikit yang ada bangkai dalam tu. Bangkai pula memang bangkai serangga yang dimaafkan tak? Kaedah dia nak cermat, jangan cedok bangkai sekali. Tolak dulu bangkai tu, cedok, jangan bagi ada bangkai. Basuh. Pasal bila dia sikit, dia akan menyebabkan masalah. Maaf. Lagipun kalau maaf, benda kat pakaian apa tu, ni masuk dalam air. Dia walaupun maaf dalam bak pakaian, dalam bak sembahyang, tapi tak dimaafkan dalam bak air. Dalam bak air dia boleh menyebabkan jadi najis. Tambah pula boleh kalau macam sayap ke katu ke apa kan, boleh menyebabkan perubahan pada air pula. Ini masalah. Nak sebut tak kena gaya, sekali dia bermudah-mudah pula dengan hukum. Yang tu pula. Dia sikit. Satu yang tu yang kena muzakarah apa, tanya soal jawab itulah. Yang kita baca tu suku. Untuk bahasa kitab pun, bahasa kitab macam tu. Macam mana nak faham tu? Satu, jangan syarah macam mana sekadang kau faham, kau syarah macam tu. Kitab kata macam tu. Kitab memang bahasa macam tu. Maksud dia macam mana? Yang tu yang kita baca awal kitab tu. Macam mana nak faham murad musannif, apa maksud Ustul-Likatin Najasatu apa tu. Kefahaman dah ada. Kalau kita berguru lagi senang. Dia tunjuk kita, dia pernah bagi tafsir masalah. Dia dah kata berjaga nanti saat tak faham, jangan sembang dulu, tangguh dulu. Apa benda yang kau tak faham, kau dah faham, esok boleh cerita. Kita ada berhati-hati tu. Kalau tidak, kita baca lagi, jumpa, pakai terus. Padahal bukan macam tu maksud dia. Wala yajuzu. Yang ni pun satu hal kan ni, wala yajibu tabaudu min najisin fi ma'in kasir. Satu masalah. Baca ayat tu. Wala yajibu tabaudu, dan tak wajib tabaud, menjauhkan diri. Tabaud daripada bauda. Tabaud tu jauh, menjauhkan. Bahasa terjemahan mudah, menjauh lah. Tak wajib menjauhkan diri min najisin, pada satu najis, fi ma'in kasir, pada air yang banyak. Penyataan dia simple je, bila nak faham tu. Ada uraian tafsil tu. Jadi kalau air banyak, dobit banyak, mesti air 2 kolah lebih. 2 kolah atau lebih. Di kulataini fa aksar. Jadi ada najis. Wajibkah kita jauhkan pada najis? Nak cermat jauh lagi bagus. Tapi wajibkah tabaud? Tidak, la yajibu. Misal, katalah budak-budak tu dah mandi kolah, dia berak ada seketul goreng pisang. Goreng pisang tu tarik lah kan. Seketul itu. Kita nak ambil wuduk ni. Kita dah tak lalu ambil cedok, buang lah. Tu satu hal lah, memang kita buat gitu lah. Tapi katalah kita tak buang tarik yang timbul tu, boleh tak? Kolah besar ni, goreng pisang kat sini, kita wuduk sini. Selamba je. Boleh? Wajib tabaud? Tak, tapi syarat ma'in kasir. Ma'in kasir. Arti yang sebut, kalau ke katu tambah pula ada binatang yang memang tak dimaaf apa, memang kena, istilahnya kena buang dulu binatang tu lah. Yang tu lagi bagus lah. Lagi bagus. Tapi atas kata nak bersuci, wajib ke tabaud? Tidak. Tu pun nisbah boleh berwuduk, tak wajib tabaud selama-lama najis yang ada tu, dia memang dia seketul dia najis tanpa dia mencemari apa ada sekeliling dia. Kalau kita cedok tu,
masalah. Siapa? Berbau lah, warna lah, rasa lah. Komor pula. Oh. Memang tak gamak nak komor. Orang celup kaki pun tak gamak nak komor. Ada sembahyang lah apalah. Tambah goreng pisang seketul tepi tu kan. Apa nak sebut. Tapi atas hukum asal disebut dalam fiqh, la yajibu tabaun. Satu, baca dalam kitab. Satu, praktikal macam mana? Buanglah dulu tahi tu. Walaupun tak wajib tabaun, tapi buang dulu. Fake yang ada satu hal, tapi praktikal ni banyak orang geli tengkok orang kita. Saya kata apa? Pengotor pak lebay tu. Tarik goreng pisang sebelah, dia ambil wuduk selamba je. Tak rasa, tak ada jijik langsung. Aku jijik tengok dia. Kan dah dijijikkan kita. Memang nak kata dalam kitab ada. Dia orang bukan kira dalam kitab, dia jijik, dia tengok kemana tengkok dengan kau. Jadi bagilah fitrah yang murni tu sikit kan. Kitab yang betul. Kita nak sembahyang wuduk satu hal, tapi sebab macam mana? Jangan meletakkan diri pada tempat yang orang jadi mazanah, tempat sangkaan buruk orang kat kita. Orang reti tak apa kata dia. Memang bukan wajib pun nak jauhkan diri pada najis tu. Tapi orang tak faham lagi. Pengotor je Pak Lebay. Nama je Pak Syekh. Pak Syekh terus dia pun. Nama Pak Syekh tak berapa Syekh pun kata dia. Kena Pak Syekh. Contoh saja nama kau Pak Syekh. Ustaz ke apa, nama ustaz tu guru. Jijik aku tengok dia. Jadi masalah kan. Itu yang dalam fiqh kita ada hukumnya ni, dalam fiqh, dalam bab tasawuf lagi lah kan apa. Satu, kita tak faham, jangan nak komen orang yang dia ahli ilmu. Kita tengok dia memang jaga ilmu dia, beramal dengan ilmu dia. Dia ada buat satu benda yang kita tak faham. Kita ada buruk sangka kat dia. Sebelum apa-apa, kau kena hilangkan buruk sangka dulu. Kalau agak tak puas hati, kau pergi jumpa, tanya dia. Itu adab kita dengan tambah duduk institusi ilmu, tambah yang buat benda yang menyebabkan muskil kat kita tu guru. Kau pergi tanya dia. Tengok dia jawab macam mana. Rupanya kita yang masalah tak faham. Itulah asal la yajibu tabaudu min najisin fi ma'in kasir. Dobit dia ma'in kasir tu najis macam najis tu yang dia sendiri tak menyebabkan apa-apa perubahan sekeliling dia, seketul dia saja. Yang tu memang tak wajib tabaut. Kalau dalam sungai pun samalah kan. Cuma dalam sungai dia ada huraian jeriah-jeriah apa. Jangan nak sebut tu ni. Kan jenis sungai orang ada orang berak kat hulu tu. Pisang goreng tu timbul. Kita nak ambil wuduk macam mana? Dia kena tengok dobit parit tu. Kalau sungai besar, ma'in kasir. Pasal ma'in kasir dalam kolah tu hal. Tapi bila sungai, dia kaedah nak tengok ma'in kasir, kena tengok jeriah dia. Nak tengok jeriah, dia kena tengok iktibar cube square feet dia. Maksudnya berapa lebar dia, itulah hukum panjang dia. Kandungan air dalam iktibar panjang dalam bentuk cube panjang dia, itulah hukum lebar dia. Jumlah air, kapasiti air dalam tu, itulah dipanggil satu jeriah. Kalau sungai tu lebar ni, ada goreng pisang, tempat goreng pisang tu ada tu, nak tengok air banyak sikit, dia bukan iktibar semua air dalam sungai, tapi di mana dia berada dan tengok jeriah dia. Kalau jeriah dia sikit, dia akan mutanajiskan jeriah itu, dan dia akan mutanajiskan jeriah yang sebelumnya, yang selepasnya. Yang sebelum dia sampai, suci lah, pasal air ke sana kan. Ke hulu tak ada apa lah, ke hilir tak ada apa, tapi yang mana dia lalu, kalau besar saiz tu besar tu, semua dia lalu tu najis. Tempat dia lalu tu, dia punya jeriah tu najis. Jadi dia bawa jeriah najis. Jadi kalau besar ni, katalah air pun cetek je, jumlah lebar dengan kita kadarkan lebar tu untuk kira dia punya 4 segi persegi dia tu, air yang ada dalam tu sikit, jeriah ni adalah najis. Kata buahlah square, bahasa dia square feet kan, iktibar lebar dia dengan kita persegikan dia, tu adalah jeriah, tu adalah najis. Jeriah yang kedua ni jeriah mustakmal. Siapa? Bila dia lalu, yang dia jeriah dia najis. Jeriah ni hukum air suci, lalu di atas mutan najis tadi. Ni jeriah kedua.
Ini mustakmal. Jiriah ketiga suci. Oh, nak faham tu air mengalir macam tu. Itu hukum kalau jiriah kecil jadi yang najis betul-betul apa? Jiriah dia tu. Air kurun pisang duk lalu tu. Tu najis. Jiriah mengiringi dia mustakmal. Kalau jiriah tu kecil. Jiriah yang boleh bersuci, jiriah ketiga. Nak tahu jiriah tu macam mana? Tengok lebar dia, iktibarkan lebar dengan square dia. Persegi kan. Nak persegi tu kaedah apa? Tengok lebar, itulah. Tengok lebar sungai, itulah persegi dia. Lepas tu kalau sungai tu besar, persegi dia besar lah. Macam tu yang air banyak nama dia. Jadi kalau macam parit kecil, parit lebar ni, square lah macam tu ya. Jadi kalau ada goreng pisang lalu, situ pun najis. Jiriah kedua, mustakmal. Pasal dia menyucikan mutan najisnya air yang telah dilalu oleh goreng pisang itu. Jiriah ketiga, mutlak. Jadi kalau kaedah macam mana nak sucikan dia, tu yang dalam ni pun nanti jumpa bab tu. Apa dia? Besarkan aliran parit tu. Ni. Bila besarkan dia, lebar dia besar, square feet dia, persegi dia besar, ataupun dalamkan dia. Ataupun lebar pun lebar, dalam pun dalam, dan pastikan yang tu yang dia akan neutralizekan balik kawasan tu jadi air mutlak semuanya. Katalah misalnya goreng pisang tu lalu itu itu kalau lalu kan. Saya nak bagi cerita contoh lubang air yang kita besarkan tu. Jumpa di ke depan tu saja sebut tu, saya lajak je lah sebut pasal dia nak sebut jiriah tu dengan air banyak ni. Asal nak cerita tentang tabaut tu kan. Saya bagi contoh ni, goreng pisang tu lalu kan. Kalau dia berak-berak, goreng pisang tu berhenti, tersangkut dekat pokok-pokok apa, sangkut. Air jiriah dia sikit. Bila sangkut ni, yang bawah tu semua mutan najis, yang lalu. Yang mula daripada situ dia bersangkut, semua mutan najis. Pasal apa? Dia sangkut, air sikit, mutan najis. Di tempat dia duduk, jiriah tu najis. Sebelum ni suci. Pasal dia sangkut. Jadi macam mana nak sucikan balik yang mutan najis yang lalu tu? Walaupun 1000 kilometer, kalau besar ni mutan najis semua. Macam mana nak bagi suci kat sana? Besar. Dalam kan dia. Bila lalu kawasan yang dah dibesarkan dan didalamkan tu, selepas daripada kawasan tu, suci semua. Pasal apa? Istilahnya dah masuk dalam kawasan yang air banyak dan disedikitkan semula. Tu kulla, disedikitkan balik. Masalah tu semua yang kita dah lepas dengan akan datang. Cuma dalam bab air mengalir dia ada istilah jiriah. Maksud dibesarkan tu maksudnya bagi cukup berpolah. Tebing tu maksudnya tebing itu kita besarkan. Bila tebing luas, nanti dia punya bentuk square dia pun besar lah kan. Square dia akan lebar lah. Lebar dia punya tebing, lebar lah square feet dia. Untuk air yang ada pula tengok dalam tak dalam. Kalau lebar sekalipun tapi air cetek aja, dia tak menyebabkan air tu square tu jadi mutlak juga. Untuk kira dia dalam kan dia. Jadi lebar kan, dalam kan. Melalui kawasan tu, walaupun dia sedikit kecil balik, dengan sebab lalu situ jadi mutlak. Itu kalau kes naik berhenti dia. Kes tangki apa semua. Mesti. Katalah air penapi-tapi ni katalah ada binatang mati kan. Tu masuk dalam paip kecil. Najis. Contohlah naik atas tangki itu besar. Air tu ukur najis, tapi bila tangki besar banyak. Lepas tu sikitkan balik ikut kita punya paip. Suci. Yang tu nak fakih tu satu mana atas semua macam mana. Tapi terbalik pula kalau air ni suci, naik atas tangki kita kecil, air main suci, tapi tikus masuk dalam tu mampu. Sebab masuk itu tikus mampu itu mutan najis. Untuk masuk kecil pula. Untuk walaupun filter tak filter, satu air eloknya bertutup. Kalau dia tangki kecil, tangki besar tak ada masalah. Masih besar tu. Semua nak kena berhati. Faham tu apa tindakan nak kena buat.
Dulu kita ni, pondok kita sebelum air bukit ni, dia ada bukit lain dulu. Bukit tu dia ada empang, air sikit je. Kalau naik atas tu, kita tengok air paip ni memang kita tak minum kan. Tapi bila tak tahu, tengok kita orang dulu nak buat macam mana? Bagi dia punya empang tu tinggi, bawa air keluar. Lepas tu lebarkan dia punya tempat bertakung air tu, tinggikan paras tu, tumbuk lubang lain, bagi air yang bertakung tu tinggi. Lepas tu tak nak bagi ada kot binatang babi berkubang ke apa, ambil pukat tutup. Nak supaya air dalam paip tu keluar, memang air elok. Elok dari sudut, maksudnya dia dah dalam banyak, disedikit kan. Tapi bila air bertakung tu masuk sikit, dia bertakung, babi berkubang situ, apa yang turun tu air babi lah semua. Melainkan daripada babi tu. Macam tu. Jadi bila tu yang hukum yang ada tu, pahaman kita tu, kita nak buat macam mana? Macam mana nak pastikan yang ambil tu ialah suci. Tambah pula air memang air daripada bukit, tak hujan, tapi air datang ni keruh. Siapa dia yang menyebabkan keruh air tu? Mana ada lagi bar pendek tu lah. Bahasa Melayu memang dia banyak. Kadang-kadang pergi tengok selera lagi, pasal tu sumber air yang ada. Masa bukit dulu lah kan, ni bukit lah ni, Papi tengok lampang yang ada tu, so itulah dulu. Walau bala fil bahri, ni bab kecil pula dengan buih-buih apa. Itu betul kan. Kalau anda yang pengalaman ngaji best bab ni apa, kita nak jumpa kitab besar bukan senang, tapi setakat dia sebut benda-benda yang dia sebut ni, mematangkan kita dengan bab yang kita pernah belajar. Tengok macam ni lebih ni lebih ni. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda wa min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.